Okey, pada hari ini saya akan mengajar penyiraan melibatkan pelbagai cukai dan menyelesaikan masalah. Secara kesimpulannya, saya hendak mengajar anda cara untuk mengira cukai. Tidak kira cukai pendapatan, cukai pintu, cukai jualan dan sebagainya. Kesan pengelakan cukai dan perundangan dan kewangan saya sudah ajak semasa saya membincangkan jenis cukai. Oleh itu, hari ini kita hanya fokus pada penyiraan sahaja. 4.1.3 Mengkaji, mentaksir dan membuat penyiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Latihan kendiri 4.1C muka surat 113. Soalan 1. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM60,593 pada tahun 2020. Jumlah penlepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak RM14,320. Dia telah membayar zakat sebanyak RM700 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Soalan tahap 5. Pada pertamanya, kita guna jumlah pendapatannya 61593 tolak jumlah pelepasan cukai bermaksud jumlah ini tidak dikenakan cukai, tidak perlu bayar cukai. Tolak 14320 dan juga tolak zakat RM700 pun tidak perlu bayar cukai. Okey, kita dapat 46573 yang perlu bayar cukai. Okey, berapa cukai yang perlu bayar kita perlu kira lagi. Sini ada pembetulan, zakat tidak boleh tolak sekarang. Zakat tolak kemudian. Oleh itu, jumlah pendapat yang dikenakan cukai ialah 61593 tolak 14320 sahaja. So, kita dapat 47273. Kemudian kita perlu tengok jadual ini. Jadual ini anda boleh cari daripada buku teks muka surat 105. Kita tahu pendapatan yang dikenakan cukai ialah 47273. Oleh itu terletak dalam kategori ini. So, 35,000 pertama akan di-charge RM600. Kemudian yang seterusnya akan dikenakan 8%. Dengan ini kita guna 47273 tolak 35000 yang akan dikenakan RM600. Yang selebihnya sebanyak 8%. So, saya kira 47273 tolak 35000. Kemudian darab dengan 8% bermaksud 8 bahagi dengan 100. So, jawapannya lah 981.84. Okey, ini ialah cukai yang perlu dibayar 981.84 dan tanpa 35,000 ini dikenakan 600. Lepas tu tolak zakat yang tadi. Zakat ada rebate. Tolak 700. So, kita dapat berapa? Dapat RM881.84. Ini ialah jumlah cukai yang perlu dibayar. Soalan 2. Pendapatan bercukai Puan Siew adalah sebanyak RM75,311 Malaysia. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM300 untuk potongan cukai bulanan PCB. Namun jumlah PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatnya. Berapa bayaran bagi cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada pihak LHDN? Soalan tahap 6. Okey, sekarang kita cuba kira cukai pendapatan Puan Siew terlebih dahulu seperti yang tadi. So,
75311. Okey. Gaji Puan Siu tergolong dalam kategori ini. 7,000 yang pertama dikenakan RM4,600, yang selebihnya darab dengan 21%. So, tolak 70,000. Ini 70,000 akan dikenakan RM4,600. Lepas tu darab yang selebihnya sebanyak 21%. Okey. Saya kira 75,311 tolak 70,000. Lepas tu darab dengan 21 bagi dengan 100. Saya dapat 1115.31 115.31 tanpa 70,000 ini akan dikenakan cukai sebanyak 4,600. So jumlahnya yang perlu bayar ialah 5,715.31. PCB iaitu potongan cukai pada setiap bulan sebanyak RM300. Kalau RM300 setahun, kita dapat berapa? 300 darab dengan 12. Kita dapat RM3,600. Okey. So cukai ialah 5,715.31 tolak potongan cukai sebanyak 3,600. So masih perlu bayar berapa? 5,715.31 tolak 3,600. Masih perlu bayar sendiri 2,115.31. Okey, soalan 3. Puan Kim memiliki sebuah bangsa polis servis di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada RM1,500 sebulan. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun. Soalan tahap 4. Okey, kita cuba cari jumlah sewa untuk setahun dahulu. Setiap bulan RM1,500. Kalau setahun darab dengan 12. Kita dapat RM18,000. Kemudian RM18,000 ini darab dengan 5%, iaitu darab dengan 5 bagi dengan 100. Kita dapat RM900 cukai pintunya. Kemudian soalan 4. Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Soalan tahap 3. Ini senang saja. So kadar ialah 15 sen. Lepas tu darab keluasan tanah 300. 0,15 darab dengan 300, kita dapat RM45 sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini.